Jadi Alhamdulillah pada malam ni insyaAllah kita akan sambung beberapa kalimat seterusnya di dalam surah Tabarak, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, allazi biyadihil mulk. Jadi untuk pengetahuan kita, sama-samalah kita bincang dalam masa yang ringkas ni. Allazi bermaksud yang, biyadihi pada tangannya, al-mulku kerajaan. Jadi kalau daripada lafaz al-mulku, allazi biyadihil mulk, kalau dalam Fatihah ni kita baca sebagai Maliki Yaumiddin, pemilik. Maksud apabila kita kata Allah Subhanahu wa taala yang kerajaan ataupun hak milik berada di tangannya, maka dalam Fatihah kita baca dengan dua cara bacaan. Sama ada kita baca Maliki, sama ada pemilik, ataupun Maliki Yaumiddin, raja bagi hari pembalasan. Jadi ada beberapa sudut yang kita boleh bincangkanlah. Pertamanya, apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang al-milku ataupun al-mulku, maksud dia yang mempunyai hak milik, dia yang mempunyai kerajaan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan rasa takut di dalam diri kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberitahu kepada kita, aku yang memiliki, jadi aku berhak membuat apa saja. Dari itu keadaan yang berlaku sekarang lah. Dia yang memiliki manusia, dia yang memiliki alam semesta, jadi dia berhak melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jadi lafaz al-milku ataupun lafaz al-mulku, pemilik ataupun pemerintah ataupun raja tadi, maksudnya dia tadi lambang kepada keagungan dan kemegahan. Maka daripada lafaz al-milki ataupun al-mulku tadi, sepatutnya terzahirlah di dalam diri kita rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada awal kita baca tabarakallazi biyadihil mulk, dia ada dua sifat yang berlawan. Semasa kita bincangkan tabaraka, kita membincangkan Allah Subhanahu wa taala amat banyak kebaikannya, mengurniakan pelbagai kurniaan, memberi kepada kita pelbagai nikmat. Maksudnya dengan semata-mata rahmat, pandangan rahmat, satu zarah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia boleh diselamatkan daripada siksaan neraka dan seumpamanya. Daripada lafaz tabaraka tadi, sepatutnya di dalam diri kita terzahir satu sifat namanya ar-raja. Maksudnya amat mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita baca allazi biyadihil mulk, itu lawan kepada tabaraka tadi. Maksudnya yang di tangannya ada kerajaan, yang di tangannya tadi ada hak milik, dia memiliki. Maka di situ ada pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa dia mempunyai keagungan, agar kita tadi timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umumnya yang kita nak bincangkan pada malam ni, daripada lafaz tabaraka, Allah Ta'ala ingin kita tadi menzahirkan ataupun kita tadi bersifat dengan satu sifat namanya ar-raja, amat berharap kepada Allah. Maksudnya dengan sebab Allah tadi maha banyak keberkatannya, kita akan berasa amat berharap, meminta, memohon, bergantung. Tapi apabila Allah kata allazi biyadihil mulk, maka di situ kita akan terzahir rasa takut. Maksudnya jangan, walaupun Allah tadi dia maha pengasih, pengampun, penyayang, pemberi kurniaan, tetapi dalam masa yang sama dia berhak melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dia boleh menurunkan azab ni wal iyazbillah, dia boleh mematikan, dia boleh memberikan siksaan sakit seumpamanya. Maka daripada lafaz allazi biyadihil mulk, maka dituntut daripada kita umat Islam agar takutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang yang kita nak bincang secara umumnya lah pada hari ini ialah permasalahan
pengharapan yang diistilahkan sebagai ar-raja dan permasalahan al-khauf yang diistilahkan sebagai ketakutan. Jadi untuk mendekatkan kefahaman kepada diri kita, al-khauf dan ar-raja ni, dia seperti keadaan yang kita berada sekarang ni. Masa sekarang ni, hubungan kita dengan pemerintah, maksudnya kita sekarang ni ingat kepada pemerintah. Maksudnya kita tahu Malaysia ni dia mempunyai pemerintah. Maksudnya dia mempunyai Perdana Menteri dan dia mempunyai tentera-tentera, askar-askarnya dan polis. Jadi apabila kita teringat kepada pemerintah, kita mesti akan timbul dua hubungan. Apabila kita ingat kepada pemerintah, akan wujud dua hubungan di dalam diri kita. Maksudnya kita akan berharap daripada pemerintah tersebut. Maksud sekarang ni ada orang dia menunggu bilalah nak dapat sumbangan daripada pemerintah. Kan bilalah nak dapat allowance daripada pemerintah. Jadi ingatan kita kepada pemerintah tadi, dia akan mewujudkan hubungan yang pertama yang diistilahkan sebagai raja. Maknanya kita mengharap. Maksudnya kita tanya pula bila dia nak bagi allowance kepada orang bujang kan, allowance kepada, maksudnya allowance dalam keadaan kita tak boleh keluar tadi, allowance kepada pekerja dan seumpamanya. Jadi pengharapan tadi diistilahkan sebagai ar-raja. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu ada pemerintah yang memerintah, tapi dalam diri kita ada satu lagi sifat, dia panggil al-khauf, takut. Maksudnya pemerintah yang sama tu juga yang kita berharap daripada dia sumbangan, bantuan, allowance, kurniaan. Dalam masa yang sama, pemerintah tu juga kita takut. Sebab kalau kita keluar rumah tanpa ada surat, maka kita akan ditangkap oleh pemerintah itu sendiri. Maksudnya kalau kita keluar rumah ataupun kita berpeleseran, keluar ke tempat tanpa keperluan, maka kita sendiri akan ditangkap dan boleh didenda, disaman, penjara dan seumpamanya. Jadi sama ada secara sedar ataupun kita tak sedar, hubungan kita dengan pemerintah yang ada sekarang ni ialah daripada dua sudut yang diistilahkan sebagai al-khauf. Maksudnya kita takutkan dia, tapi dalam masa yang sama ar-raja, kita mengharapkan sesuatu kurniaan ataupun sesuatu pemberian daripada dia. Jadi itu untuk mendekatkan kefahaman kepada kita bagaimana apabila kita tadi mempunyai pemerintah, apabila kita mempunyai orang yang menjaga kita, maka akan timbul dua hubungan tadi. Secara automatik kita akan, tapi hubungan tadi timbul apabila kita mengakui dia tadi ialah pemerintah. Apabila kita ingat kepada dia bahawa dia ialah pemerintah. Maksudnya kita mengiktiraf dia sebagai pemerintah, dia yang memegang kerajaan, maka secara automatik akan timbul dua hubungan tadi di dalam diri kita. Jadi sekarang apabila kita baca surah Tabarak, surah Tabarak ni dia nak mengingatkan kepada kita ayat pertama dalam surah Al-Fatihah tadi. Maksud dalam Al-Fatihah kita akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Jadi apakah makna Rabbil Alamin? Rabbil Alamin ialah pemerintah alam. Okay, jadi sekarang kita tengok tadi, apabila kita teringat pemerintah dunia, pemerintah Malaysia ni, Perdana Menterinya, kita akan ada dua hubungan. Kita akan berharap kepada dia dan kita akan takut kepada dia. Tapi soalannya apabila kita tadi menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadi persoalannya, ada tak hubungan macam tu? Maksud bila kita sebut kepujian bagi Allah, siapakah Allah Ta'ala? Rabbil Alamin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenarnya pemerintah. Jadi maksudnya kalau kita rasa satu orang manusia yang nak memberi kepada kita allowance ataupun sumbangan, itu dia panggil gambaran pada zahir. Ataupun pada hakikatnya, yang akan memberi kepada kita bantuan ataupun yang akan mentakdirkan bantuan tadi sampai kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi soalannya sekarang, jangan kita berharap kepada manusia tadi. Kerana dia ialah makhluk gambar yang tidak boleh memberi kesan. Tapi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Apa saja kurniaan, kita kena sangkutkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia sebenarnya yang akan memberi. Maksudnya apabila kerajaan mengumumkan ada beberapa bantuan apa sebagainya, kita kena maklum itu ialah telah pun ditakdirkan di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di bawah ta'aluk, di bawah iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berlaku keadaan yang berlaku sekarang dan akan berlaku pemerintah bermesyuarat untuk memberi bantuan sebagainya. Semua itu di bawah iradat dan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekiranya kita
kita boleh wujudkan pengharapan kepada pemerintah, maka yang nak dituntut daripada surah Tabarak yang kita baca tiap-tiap hari ni, mengapa kita tak wujudkan hubungan ar-raja tadi kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dialah sebenarnya yang akan bagi. Maksudnya kalau ditakdirkan ada bantuan tu sampai kepada kita, walaupun kita nampak bantuan ni datang daripada kerajaan disebabkan kita tak boleh keluar rumah ataupun sebagainya, cuma kita kena i'tiqad di dalam diri kita yang sebenarnya memberi kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hubungan pertama yang diistilahkan sebagai ar-raja, mengharapkan kurniaan, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang dia mengarahkan kepada kita duduk rumah. Maksudnya dalam hadis Nabi SAW sebagaimana kita dah bincang, memang sememangnya Nabi bagi tahu ilzam baitak. Maksudnya apabila kamu lihat zaman fitnah, zaman yang penuh dengan kerosakan, perzinaan, minum arak, penipuan dan seumpamanya, maka Nabi kata ilzam baitak. Kamu duduklah di dalam rumah kamu. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan apa yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, Nabi kata ilzam baitaka, duduklah di dalam rumah kamu. Jadi apabila kita duduk di dalam rumah ni, maksudnya sekarang ni sekiranya kita keluar, kita rasa kita takutkan polis ataupun kita takutkan askar, ada roadblock ataupun seumpamanya. Jadi sekarang di samping kefahaman zahir sebab dari itu, jadi cuba kita wujudkan di dalam diri kita yang sepatutnya kita takut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sepatutnya kita takut apabila kita keluar daripada rumah, bukan kita takutkan gambar polis atau gambar askar yang ada di depan tadi. Yang sepatutnya kita takut ialah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta suatu situasi ini dan mentakdirkan situasi ini, dan dia yang bagi arahan supaya kita wajib duduk di rumah, dan dia juga yang akan mengancam kita, yang akan menghukum kita, yang akan mendenda kita apabila kita keluar daripada rumah ni. Apabila kita keluar daripada rumah kita tadi. Jadi sepatutnya kita takut sekarang ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita melanggar arahannya. Dan apabila kita melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah hantarlah manusia untuk mendenda kita, ataupun Allah hantarlah manusia untuk memaki hamun kita ataupun sebagainya. Jadi itu yang boleh kita fahami daripada ayat yang pertama tadi tu, tabaraka allazi biyadihil mulk. Tabaraka ni dia nak mewujudkan di dalam diri kita ni sifat ar-raja. Maksudnya amat mengharap rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun allazi biyadihil mulk, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan keagungannya, menzahirkan kekuasaannya, menzahirkan kegagahannya untuk kita tadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dinyatakan dalam semua kitab-kitab bahawa pengharapan dan ketakutan ni dia mesti seimbang. Dia mesti sentiasa ada kepada diri kita. Maksudnya apabila kita nak beribadat, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita ada pengharapan, maka barulah kita semayang. Dan dalam masa yang sama, kenapa juga kita semayang? Kerana kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala murka. Jadi bila kita semayang tadi tu, kita dalam semayang tadi tu kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama juga kita semayang kerana takut Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Jadi dua keadaan tu kena ada serentak. Maksudnya mengharapkan rahmat Allah di dalam semayang dan takutkan kemurkaan Allah sekiranya tidak semayang. Jadi kedua-dua keadaan itu, mengharap dan takut. Mengharap dan takut tadi itu, dia perlu berada pada semua aktiviti kita seharian. Jadi sebagai contohnya, di mana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita al-khawf dan raja' ni, ialah di dalam Al-Quran yang kita tengah baca ni sendiri. Maksudnya Quran yang kita tengah baca ni, di awal Al-Quran, Allah Ta'ala letakkan surah Al-Fatihah. Kan? Surah Al-Fatihah, dan ayat yang pertama sekali ialah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia ulang lagi Ar-Rahmanirrahim. Jadi di awal surah, di awal 30 juzuk Al-Quran ni, Allah Ta'ala menzahirkan rahmatnya. Maksudnya Allah Ta'ala menzahirkan kurniaan-kurniaannya supaya hadir di dalam diri kita rasa ar-raja. Tapi bila kita dah lalu Quran tadi sampai habis, sampai kepada 30 juzuk, di akhir Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menzahirkan kegerunannya. Maksudnya dia suruh kita minta lindung. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada makhluk jahat, ada tukang sihir, ada orang hasad dengki, ada syaitan mewaswaskan, ada manusia dan jin mewaswaskan. Dan ini
awal Quran, Allah Ta'ala menzahirkan kurniaan yang diistilahkan sebagai rojak. Dan di akhir Quran, Allah Ta'ala menzahirkan ketakutan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan di dunia supaya kedua-dua ni sentiasa berjalan bersama-sama kita, al-khauf dan rojak dalam semua ibadat yang nak kita lakukan. Jadi sebagai contohnya apabila kita tadi nak makan, maksudnya macam mana khauf dan rojak ni dia berlaku kan dalam kehidupan kita seharian. Sebagai contohnya, apabila kita nak makan, kita akan baca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Pertama kita minta keberkatan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, berkatilah makanan. Berkatilah makanan tu ialah harapan kita daripada Allah. Tapi tiba-tiba ada waqina azabannar. Tengah-tengah nak makan tu juga kita kata lindunglah kami daripada azab neraka. Jadi apa pula kaitan azab neraka tengah nak makan? Kita sekarang ni nak makan tapi kita baca waqina azabannar. Lindunglah kami daripada azab neraka supaya dalam masa yang sama kita tak boleh tinggalkan ketakutan dari itu. Memanglah kita sedang mengharapkan rahmat Allah daripada makanan tersebut, tapi dalam masa yang sama jangan kita lupakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia maksudnya dia mempunyai azab yang amat sangat. Jadi semasa kita tengah makan tu kita akan gabungkan juga al-khauf dan rajak semasa kita tadi nak makan. Dan sebagai contohnya apabila kita berjumpa dengan seseorang, maksudnya apabila kita berjalan, tiba-tiba kita melintas, kita menghadap seseorang. Jadi kita kena ada khauf dan rajak. Maksudnya kita kena ada ketakutan dan kita kena ada pengharapan. Jadi apa yang kita buat? Nak menzahirkan kita punya ketakutan, kita baca Assalamualaikum. Moga-moga awak ni sejahtera. Maksudnya moga-moga awak ni selamat. Maksudnya moga-moga awak ni tiada kejahatan daripada awak yang akan sampai kepada saya. Itu dipanggil Assalamualaikum. Maksudnya kita menzahirkan ketakutan daripada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Lepas tu, lepas kita kata Assalamualaikum, selepas kita tadi minta supaya kita menzahirkan rasa takut dan kita minta selamat, baru kita kata Assalamualaikum warahmatullah. Dan kerahmatan kepada moga-moga Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Jadi lafaz salam yang kita baca apabila kita bertemu sahabat-sahabat kita tu, lafaz salam tu sendiri digabungkan khauf, ketakutan. Sebab tu kita minta selamat. Dan kita gabungkan juga di dalam kita bertemu dengan manusia tadi, kita gabungkan rojak, pengharapan. Moga-moga bila Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada orang ni, rahmat tu dapat kepada kita. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan rezeki yang banyak pada orang tersebut, rezeki tadi tu boleh berpindah kepada manusia yang lain. Dari itu contoh khauf dan rojak apabila kita bertemu dengan sesuatu manusia. Sama juga sebagai contoh yang lain, apabila kita masuk ke satu-satu tempat yang baru, maksudnya kita masuk dalam satu kawasan, kan? Kita pergi kepada satu kampung, maka kita masuk saja satu kawasan tadi, kita akan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku minta kebaikan kampung tersebut. Itu dia panggil rajak. Dan dalam masa sama kita minta Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhil qaryah. Aku minta lindung daripada kejahatan apa sahaja yang ada di dalam kampung tersebut. Jadi aktiviti perjalanan kita untuk masuk ke dalam satu-satu kawasan disertakan dengan mengharapkan kebaikan daripada Allah dan minta lindung daripada kejahatan yang ada di dalam kawasan tersebut. Dan sama juga apabila kita tadi masuk waktu malam, kan, masuk sekarang ni kita daripada siang tadi, apabila kita masuk saja pada waktu malam, maka kita pun disuruh berdoa. Maksudnya kita doa, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku mohon kebaikan yang ada pada malam ni dan aku minta lindung kejahatan yang ada pada malam ni. Apabila besok ni kita nak masuk siang pula, kita minta lindung, wahai Allah Ta'ala, aku mohon kebaikan yang ada pada siang ni dan aku minta lindung kejahatan yang ada pada siang tersebut. Jadi itu secara umumnya lah, kehidupan kita 24 jam ni, hubungan kita dengan Allah tadi tu. Tapi syarat nak ada khauf dengan rajak ni, syarat ni kita kena ingat kepada Allah tu dulu. Maksud sekarang ni, kenapa kita ada mengharapkan daripada kerajaan dan kita ada takut kepada kerajaan dalam masa yang sama? Sebab kita ingat kepada kerajaan tadi. Maksud kita sedang ni, maksud kita ingat ada kerajaan di luar yang letak polis. Kan kita pun teringat ada kerajaan tadi yang tengah membuat janji. Jadi ingatan kita yang tidak putus kepada pemerintah menyebabkan wujudnya khauf dan rajak. Jadi sebab itulah sekarang yang dituntut daripada kita ialah mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya kita berusaha mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah khauf dan rajak tu boleh datang. Tapi sekiranya kita terlupa kepada Allah, maksud kita nak makan,
Nak makan tadi tu kita terlupa kepada Allah Ta'ala. Jadi hubungan kita dengan makanan tu sajalah. Tapi kalau kita nak makan tadi, kita ingat kepada Allah. Jadi kita minta, wahai Allah, berilah keberkatan pada makanan ini. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lindungilah daku daripada kejahatan api yang ada pada makanan yang aku nak makan ni tadi. Jadi itu sebab masalah sekarang ni ialah pada ingatan. Ingatan kita itulah yang akan mengikat khauf dan rajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya tidak kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan kita dengan Allah Taala di peringkat awal ni ialah kita mengharapkan rahmat Allah dan kita takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang nak dilatih kepada kita lah. Maksudnya apabila kita tadi ingin maksudnya kita membaca surah Tabarak ni daripada ayat yang awal tadi tu ialah latihan ataupun arahan daripada Allah supaya kita tadi ingat kepada dia dan kita tadi menghadirkan dua sifat tersebut. Sama juga macam kita nak baca Quran ni. Apabila kita nak baca Quran, kita akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi pembacaan A'udzubillah itu ialah penzahiran ketakutan yang dipanggil sebagai al-khauf. Maksudnya kita minta lindung. Minta lindung ni orang takut je. Kalau orang tak takut, dia tak minta lindung. Jadi nak baca Quran sendiri pun kita zahirkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta lindung wahai Allah Ta'ala daripada setan. Itu penzahiran khauf. Tapi dalam masa yang sama kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih Penyayang. Jadi selepas kita zahirkan hubungan kita dengan Allah yang kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita zahirkan hubungan kedua, kecintaan kepada Allah, pemberi nikmat dan yang mengasihani, yang merahmati. Dari itu kehidupan kita seharian. Jadi maksudnya sekiranya kita nak mengetahui, kita ingat kepada Allah ataupun tidak, maka kita nilailah diri kita. Ada tak khauf dan rajak tadi itu berserta di dalam hidup kita? Kalau semua yang kita nak buat, maksud kita nak naik kereta tadi, kita ada takut dan kita ada rajak. Maksud kita nak naik kereta, kita minta, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah kepada aku kebaikan kenderaan ini. Betul dalam masa sama, wahai Allah Taala, jauhkanlah daripada aku kejahatan kenderaan ini. Lepas tu kita minta, wahai Allah Ta'ala, apabila kita nak keluar rumah tadi, mintalah supaya kita dapat hidayat. Itu dipanggil mengharap. Lepas tu apabila kita nak keluar rumah juga, kita minta, wahai Allah Ta'ala, jauhkan aku daripada disesatkan, daripada kejahatan yang berada di sepanjang perjalanan. Jadi cara nak menilai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya kita berzikir tu, kita ingat ataupun kita tak ingat, kita tengoklah ada tak khauf dan rajak tadi. Sekiranya sentiasa semua aktiviti yang kita nak buat, ada teringat kepada Allah, ada memohon kerahmatan dan ada minta lindung daripada kejahatan, maka itu tanda kita dah boleh menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ingat sekarang ni. Sekarang ni kita ingat 24 jam kalau kita keluar rumah, kita teringat ada polis dekat luar. Walaupun polis pun tak ada pun. Kan, walaupun Roblox tadi dah berhenti pun, kan polis pun nak kena balik berehat juga. Tapi kadang-kadang kita tetap rasakan, oh ada. Jadi kita akan berasa takut seterusnya. Dan kita akan teringat juga pemerintah akan bagi itu sebagainya. Jadi kita rasa benda tu berterusan. Jadi begitulah juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya ingatan dengan Allah tadi berterusan, maka sepatutnya dia mesti membentuk dua hubungan. Mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah setakat itu sajalah yang dapat kita bincangkan di peringkat awal ni lah. Daripada lafaz Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kita ulang lafaz tu pun tak apa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka maksudnya kita mengharap sangka baik dengan Allah Subhanahu, minta segala-gala kerahmatannya. Allazi biyadihil mulk, maksudnya Allah kata, ai berhati-hati kan dengan arahan aku, jangan langgar kan, maksudnya tuntutan aku jangan diabaikan kan, aku ada siksaan, aku ada malaikat azab sebagainya. Dan akhir sekali untuk pengetahuan kita, malaikat yang menjaga neraka tu namanya Malik. Maksudnya penzahiran Malik tadi ialah pada malaikat yang menjaga neraka. Maksudnya malaikat yang amat menakutkan, yang menjaga neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dibubuh dengan nama Malik tadi. Jadi nama Malik ataupun nama Al-Mulk tadi itu dia merujuk kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita daripada ayat-ayat di dalam surah Tabarak tadi, dan insya-Allah sekiranya Allah Taala panjangkan umur, kita sambunglah pada pengajian yang seterusnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat lah yang
sama-sama mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita semua, dan moga-moga kita dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mewujudkan dua hubungan tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala yang baik daripada Allah Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم.